Nabi tanya, kenapa semua kamu duduk di sini? Apa tujuan kamu duduk di sini? Semua sahabat rasa macam bersalah, rasa macam takut dan tak berani nak jawab. Kecuali sahabat antara Salman Al-Farisi yang beranikan diri untuk jawab, ya Rasulullah, kami duduk di sini semata-mata kami mengenang nikmat Islam kami. Sebelumnya kami jahiliyah, tidak Islam, dan kami mengenang nikmat Islam di depan engkau, di hadapan engkau ya Rasulullah. Maksud Islam di depan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairul umam. Wassalatu wassalamu ala rasulil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'u wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala curahan nikmatnya, rahmatnya, taufik dan hidayah, sehingga Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pemurah, memurahkan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya, mencurahkan hidayah kepada kita, dorongan kepada kita, sehingga membawa kita semua ke majlis dan kita berkumpul kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang sangat mulia, majlis yang sangat barakah, majlis yang siapa hadir pasti diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ini janji Allah, ini janji Rasul, dan janji Allah dan Rasulnya tidak akan mungkir, tidak akan disalahi janjinya. Wajib dan mesti kita semua yang hadir pasti diberi keampunan Allah, diberi jalan menuju kepada syurga, jalan yang lurus, yang jauh daripada kesesatan. Mudah-mudahan Allah kekalkan iman kita, mudah-mudahan Allah kekalkan Islam kita sehinggalah akhir hayat kita dengan Islam yang sempurna, dengan iman yang lengkap dan sempurna. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita minta dalam majlis kita. Para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang bahagia Tan Sri Nadir Masjid Al-Falah, Barisan AJK, dan semua khususnya AJK Muslimat, dan semua yang menjayakan majlis kita, majlis yang dapat dikumpulkan segala semua orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada Allah Ta'ala, masih ada lagi majlis yang seumpama ini, kerana baginda sendiri merasa syukur kerana ada lagi umat-umat dia yang mana Allah perintah Nabi supaya duduk dengan umat yang seumpama ini. Allah perintah Nabi Muhammad suruh duduk, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarlah diri engkau Muhammad, maksudnya duduklah, joinlah bersama mereka-mereka ini, iaitu para sahabat yang sentiasa berdoa kepada Allah pagi petang semata-mata mencari redha-Mu, mencari redha Allah, semata-mata mencari redha Allah. Duduk dengan dia orang. Allah suruh Nabi duduk dengan dia orang. Maka Nabi kata bersyukur, alhamdulillah, aku bersyukur sangat kepada Allah Ta'ala kerana masih ada orang yang baik-baik yang sehingga Allah perintah aku suruh duduk dengan mereka. Apa kebaikan para sahabat yang buat pada ketika turunnya ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, surah Al-Kahfi. Turunnya ayat ini kerana para sahabat berkumpul dalam rumah Allah, berkumpul mencerita tentang nikmat-nikmat iman dan Islam. Cerita bagaimana orang ni terima Islam, dia cerita pengalaman dia dulu dia jahiliah demikian-demikian, akhirnya menerima Islam. Ini cerita pengalamannya, ini cerita pengalamannya, ini cerita pengalamannya, sekadar sembang-sembang tentang pengalaman sebelum Islam dan nikmat yang mereka dapat dengan Islamnya depan baginda Rasulullah SAW. Pakat cerita pengalaman, tiba-tiba Nabi datang dengan bergegas, dengan begitu pantas, datang ke majlis tersebut. Nabi tanya, kenapa semua kamu duduk di sini? Apa tujuan kamu duduk di sini? Semua sahabat rasa macam bersalah, rasa macam takut dan tak berani nak jawab. Kecuali sahabat antara Salman Al-Farisi yang beranikan diri untuk jawab, ya Rasulullah, kami duduk di sini semata-mata kami mengenang nikmat Islam kami.
sebelumnya kami jahiliyah, tidak Islam, dan kami mengenang nikmat Islam di depan engkau, di hadapan engkau ya Rasulullah. Maksud Islam di depan Rasulullah SAW. Maka Nabi bersumpah, wallahi tidak ada tujuan lain, itu sahaja tujuan kamu. Demi Allah, Sayyidina Salman menjawab, wallahi tidak ada tujuan lain kecuali itu. Demi Allah, wallahi tak ada tujuan lain. Nabi ulang sampai 3 kali. Terkejut para sahabat. Rasanya perbuatan mereka ni benda yang salah besar. Benda yang sampai Nabi nak pastikan betul tak betul, sampai sumpah. Suatu benda yang sangat salah, sangat kotor, sangat tak baik pada peringkat awal tanggapan para sahabat. Tetapi apa jawab Nabi SAW? Aku bersumpah tadi bukan kerana aku tak percaya pada jawapan kamu, ataupun bukan kerana tohmahan ataupun perbuatan kamu yang salah. Tidak. Tapi kerana kagum. Aku kagum dengan kamu berkumpul, bercerita-cerita tentang nikmat semata-mata. Tapi para malaikat datang berduyun-duyun di atas kepala kamu sampai arasy Allah Subhanahu wa taala, membawa rahmatnya, membawa berkatnya, membawa nur, membawa hidayah dan taufik daripada Allah Taala yang begitu banyak di atas, sehingga aku sangka kamu buat amal yang sangat hebat, amalan yang sangat hebat. Tiba-tiba kamu hanya sekadar cakap cerita hal demikian, menandakan bahawa berkumpul di satu tempat, tujuan yang baik, niat yang baik, diisi dengan pengisian yang baik, maka majlis tersebut majlis yang sangat tinggi dan dimuliakan oleh Allah, disukai, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang baginda Rasulullah SAW meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, wajabat syafaati, wajabat mahabbati, wajib mendapat cinta aku. Al-mutahabbina fiyya, orang yang sering sayang menyayangi kerana aku. Sayang menyayangi, hormat menghormati kerana aku. Kita datang, kita jumpa saudara-saudara Islam kita, kita senyum manis muka, bersalaman, mesra, lapang dada, tidak ada tanda permusuhan, tidak ada tanda perpecahan, maka itu hormat menghormati, sayang menyayangi kerana Allah. Dan orang yang duduk dalam majlis kerana aku, kita duduk dalam majlis tidak lain, tidak bukan kerana ada siapa yang nak bagi harta benda pada kita untuk kita datang ke sini. Bukan ada tujuan duniawi kita datang ke sini. Semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Maka dapat cinta Allah. Dan orang yang saling tolong menolong kerana Allah, maka kita tolong menolong untuk menjayakan majlis ini. Ada yang tolong sebarkan iklan, ada yang tolong share kita punya siaran, ada yang tolong beritahu pada sahabat dia jom datang, dan berbagai bantu-bantu yang menyiapkan dewan, masya-Allah, dan yang menyiapkan minuman-minuman dan benda-benda yang diberikan kepada semua para hadirin. Maka itu satu tolong menolong gandingan yang cukup baik. Dan orang yang sering menziarahi kerana aku, maka juga tujuan dalam majlis ini kita menziarahi. Mungkin ada di kalangan sahabat kita yang lama kita tak jumpa, kita ziarah dia di tempat ini. Maka semua itu dapat cinta daripada Allah SWT. Tuan-tuan, perempuan, hadirin dan hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat apa yang kita patut bersyukur, kita nak cerita hari ni. Mungkin ada orang tanggapan, oh saya punya nikmat banyak kerana saya dapat harta yang banyak. Saya bersyukur, sangat-sangat bersyukur, nikmat saya besar sangat kerana saya dapat family yang baik-baik, yang saling cinta mencintai dan sebagainya. Saya dapat jawatan yang hebat, saya dapat harta yang banyak, saya dapat kehidupan nikmat sekian. Ya, memang itu tidak nafi, itu nikmat yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang qasidah dibacakan, qasidah fardiyah oleh Ustaz Jabar tadi, tentang nikmat yang tak mampu kita nak hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung satu persatu, tak mampu kamu nak hitung. Malah kalau kita ambil segala air di muka bumi ini, jadikan dakwat, ditulis nikmat Allah. Segala pokok kayu, ranting-ranting, jadikan pen untuk tulis nikmat Allah Ta'ala. Sudah pasti semuanya hapus. Habis dah, licin dah, kering dah dakwat. Tapi nikmat Allah masih banyak yang belum kita catat. Kalimah Allah masih banyak yang belum kita catat. Masih banyak nikmat Allah yang kita telah pun bersyukur ke atasnya, maupun yang belum. Antara kebanyakan kita yang belum tahu nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang kita dapat tadi. Kita dapat nikmat
Masya Allah. Ada lagi yang lebih besar daripada itu, iaitu nikmat iman dan Islam. Ya, betul. Kalau orang tu walaupun dunianya tidak ada langsung harta benda, tidak ada langsung kehidupan, tidak ada langsung kesenangan, tidak ada langsung keselesaan, semuanya sempit, susah, tapi dia ada iman, dia ada Islam. Seperti Ammar Yasir dan isterinya Sumayyah, hidup dunia tak ada nikmat. Diazab dalam Islam. Nikmat ni benda yang dalam Islam sehingga dia bersyukur. Tak ada, dia hidupnya pendek, diazab sehingga syahid. Dua sahabat Nabi yang pertama syahid dalam Islam. Tapi dia ada iman, dia ada Islam. Ini kejayaan yang paling besar untuk mereka. Kejayaan yang paling agung untuk mereka. Nikmat yang paling besar mereka telah kecapinya, iaitu iman dan Islam. Lebih besar nikmat iman Islam ni daripada Adam pun ada nikmat iman dan Islam. Begitulah Idris, Nuh, Saleh, semua para Nabi. Seramai 124,000 para Nabi, semua ada nikmat iman dan Islam. Malah para Nabi ada pelantikan, diberi wahyu, diberi kitab, diberi suhuf, lembaran-lembaran, dan tugasan mereka sebagai Nabi dan Rasul itu lagi besar, lagi tinggi nikmat daripada manusia-manusia lain. Dahlah dapat iman dan Islam, mereka dilantik menjadi Nabi, dilantik menjadi Rasul, lagi tinggi darajat mereka daripada manusia yang lain. Tetapi ada lagi yang lebih tinggi darajatnya, yang lebih hebat nikmat, yang paling besar daripada nikmat iman dan Islam. Apa agaknya? Iaitu nikmat kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sebut ini nikmat yang lebih besar, lebih tinggi daripada iman dan Islam? Memang iman dan Islam dah sangat tinggi. Kita tengok bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Dialah orang beriman. Wa ana awwalul mu'minin disebut dalam surah Al-A'raf. Wa ana awwalul mu'minin, akulah orang pertama yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah sepenuhnya, kata Nabi Musa. Dan diberi kepadanya suhufi Ibrahim wa Musa, diberi suhuf, diberi kitab Taurat pada Nabi Musa alaihi, segala keistimewaan. Malah keistimewaan Nabi Musa kalimullah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan para nabi lain tidak mampu buat demikian. Diberi keistimewaan pada Nabi Musa alaihi salam. Pun dia minta nikmat yang lebih besar daripada itu, ya Allah. Nikmat nak menjadi nabi akhir zaman, Allah tolak. Nikmat memadai menjadi umat Nabi akhir zaman. Ini permohonan daripada Nabi Musa. Dia telah jadi Rasul, dia telah jadi kalimullah, dia termasuk dalam ulul azmi, sangat hebat, tinggi. Pun nak minta jadi umat, seolah nak merendahkan dirinya. Bukan kerana merendahkan diri, tapi nikmat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Nikmat yang sangat besar. Maka kenapa kita tak merasai ini sebagai satu nikmat yang besar? Rugi kalau kita tak bersyukur atas nikmat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semua para Nabi yang terdahulu ingin nak bersama, nak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nak bersama maksudnya ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka telah diberi hukum hakam mereka tersendiri. Tapi sebagai pengiktirafan daripada semua para Nabi, mereka nak juga jumpa Allah, tunai hajat mereka. Nak sangat jumpa Nabi Muhammad SAW. Allah tunai hajat mereka. Bila mereka jumpa dalam peristiwa Isra, iaitu berada di Baitul Maqdis, Nabi berperjalanan daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis, sehingga di sana Allah hidupkan semua para Nabi menjadi makmum, dan Nabi Muhammad ditolak oleh Jibril untuk menjadi imam dalam salat. Imam dalam salat. Ini menandakan syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang terulung, yang teragung, yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling tinggi, sehingga kalau semua para nabi lain hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, batal syariat dia orang. Tak boleh ikut. Tak boleh beramal dengan agama syariat yang Allah bagi pada dia orang. Tak boleh. Kena ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Buktinya Isra tadi ni. Sembahyang kita yang berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, sujud, duduk dan sebagainya, berapa rakaat sekian, yang paling pendeknya 2 rakaat. Kita ada sembahyang cara-cara kita, itu syariat kita. Syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi lain tak pernah ada sembahyang macam ni. Dia ada sembahyang, tapi mungkin aturan dia, hukum hakamnya berbeza. Berbeza waktunya, berbeza cara berdirinya, mungkin rukuk entah macam mana, Allahu alam. Tapi tak ada aturannya macam kita, yang mana kita sebut rukun solat itu ada 13 perkara dan sebagainya.
Tak ada caranya macam kita. Tetapi bila datang Nabi Muhammad, mereka datang jumpa Nabi Muhammad, mereka ikut sembahyang, bukan sembahyang cara mereka masing-masing. Adam bukan sembahyang cara Adam. Idris bukan cara Idris. Nuh bukan cara Nuh. Tapi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang termulia, yang terulung. Allah Ta'ala sebut dalam surah dalam surah Ali Imran ayat 81. Perjanjian, Allah buat perjanjian dengan semua para nabi. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika mana Allah buat perjanjian dengan semua para nabi yang diutuskan. 124,000 para nabi. Daripada 124,000 dilantik menjadi rasul 313 orang. Yang nama disebut dalam Quran 25 orang saja disebut nama mereka dalam Al-Quran. Itulah Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi banyak yang tak disebut nama dan ada yang tak dicerita dalam Al-Quran. Semuanya berjanji dengan Allah. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, ketika mana aku telah berikan kepada kamu, kata Allah, kalau aku dah bagi kepada kamu kitabin wa hikmatin, ada kitab masing-masing, ada suhu lembaran masing-masing, ada syariat hukum hakam masing-masing, dah dapat semua komplit. Adam dah dapat cara hidupnya, hukum hakamnya. Idris, Nuh, Saleh, semuanya hukum hakamnya. Semua lengkap. Tapi lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun. Kemudian bila kamu dah dapat lengkap, dah beramal dengan amalan yang kamu diberikan pada kamu, tapi datangnya kepada kamu, datang seorang rasul ini. Siapa dia rasul ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad ni datang di zaman kamu, wahai Adam, wahai Nuh, wahai Idris, wahai Nuh, wahai Hud, Saleh, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Isa, Daud, Sulaiman dan semua para nabi, Zakaria, Yahya. Kalau Muhammad ni hidup zaman kamu, tiba-tiba muncul di zaman kamu, la tu'minun nabih, hendaklah kamu beriman dengan syariat dia, beriman cara hukum hakam dia, beriman dengan rukun iman, rukun Islam yang dia bawa, dakwahnya, ajarannya, sunnahnya, kena ikut dia. Wala tansurunnah, dan kamu kena bantu untuk sebar, kena tolong jadi pendakwah dia, jadi pendakwah Muhammad. Tinggalkan agama kamu, tinggalkan syariat kamu, maksud saya, tinggalkan kitab-kitab kamu, batal kitab-kitab kamu semua, ikut Quran, ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tanya ni, Allah Ta'ala tanya, qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Allah tanya para nabi, kamu setuju tak? Kamu setuju tak? Dan kamu nak sign agreement tak? Nak sign perjanjian tak? Aku minta macam ni. Dia term dia, terma syarat dia macam ni. Kamu nak jadi nabi, kena sign syarat ni. Kalau Muhammad datang zaman kamu, batal ikut Muhammad. Setuju tak? Maka semua para nabi jawab. Qalu, mereka semua, tidak ada seorang yang terkecuali daripada para nabi yang nak dilantikkan. Aqrarna, ya kami setuju, sign agreement, sign perjanjian dan sebagainya, setuju. Maka bukan takat tu, Allah minta penglibatan, bukan hanya sign dua pihak Allah Ta'ala, maksudnya persetujuan daripada Allah, daripada para nabi dan rasul dengan Allah sahaja, tak. Allah nak libatkan seluruh para malaikat. Masya Allah. Kerana Nabi Muhammad seorang, Allah libatkan semua para nabi, Allah libatkan semua para malaikat, yang sudah pasti para malaikat adalah makhluk yang teramai di muka bumi ini, ataupun dalam alam Allah Ta'ala. Malaikatlah makhluk yang teramai. Allah kata, qala fashhadu, wahai malaikat sekalian, kamu jadi saksi ya. Ni perjanjian Nabi dengan aku. Kamu semua jadi saksi wahai para malaikat. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku pun akan jadi saksi. Masya Allah, Allah sendiri jadi saksi. Allah sendiri jadi saksi. Kenapa pula memadai? Allah tak sebut pun, Allah memang maha menyaksi. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah maha menyaksikan apa saja yang kamu buat. Tapi kenapa Allah nak sebut aku jadi saksi? Nak tunjuknya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agungnya Nabi SAW, hebatnya baginda Rasulullah SAW. Maka hebatnya Nabi, kita juga turut jadi hebat. Kita turut jadi mulia. Kerana kita umat dia. Kerana kita umatnya. Tetapi ada orang yang diberi peluang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi masih tak mau untuk
mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka dia tercicir daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auzubillah min dzalik. Masih tak kenal siapa Nabi Muhammad. Masih benda yang patut kita rasa gembira dengan Nabi Muhammad, tapi dia tak rasa happy. Dia tak rasa gembira pun. Biasa aja. Sedangkan Allah yang suruh gembira. Allah suruh tunjukkan perasaan gembira kamu dengan cara yang betul. Qul bi fadlillah, katakanlah Muhammad, dengan kurniaan Allah, wa bi rahmatihi, dengan dua sebab ni. Sebab kurniaan Allah, apa yang kamu dapat? Ilmu, Islam, iman, Al-Quran, bi fadlillah. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Rahmatan lil alamin, baginda Rasulullah SAW. Dengan ilmu yang kamu dapat, dengan amalan yang kamu dapat, dengan Al-Quran yang kamu boleh baca, dia boleh amal, segala kebaikan yang kamu boleh laksanakan, kamu kena bersyukur, kena gembira dengan demikian. Satu lagi, dengan baginda Nabi Muhammad SAW, kamu kena gembira. Kenapa ramai lagi yang tak rasa gembira dengan Rasulullah SAW? Kita datang dengan hati yang penuh rasa kegembiraan dengan Rasulullah SAW. Gembiranya Nabi lahir pada hari ini, dan kita nak ambil sempena keberkatan hari ini, kita pun nak nyatakan kegembiraan kerana kita tak sempat jumpa Rasulullah SAW. Kita kumpul, dalamnya bacaan Al-Quran, kerana Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkumpul, dalamnya baca qasidah-qasidah, puji-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalamnya bacaan doa-doa munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya kita beristighfar, minta ampun pada Allah Taala. Dalamnya kita buat segala kebaikan-kebaikan yang disunnahkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, dengan hati yang penuh rasa gembira, ceria, seronok ini, maka itulah yang diperintah. Kata Allah Ta'ala tadi, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kamu rasa gembira. Gembira dengan cara yang sepatutnya. Masya Allah. Tengok bagaimana kegembiraan si kafir. Orang kafir yang musuh Nabi, sekali jadi seronok dengan Nabi SAW, diberi sedikit keistimewaan. Abu Lahab. Siapa tak kenal Abu Lahab? Kan, semua kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu ma kasab, cerita Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil, ahli neraka, tanggung api neraka, na'udzubillah. Sedangkan Abu Lahab ni merupakan bapa saudara kepada Nabi SAW. Ni kisah yang diceritakan dalam riwayat yang sahih, kisah bagaimana Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Mungkin adik kepada Abu Lahab, adik-beradik, anak kepada Abdul Muttalib. Ketika mana Abbas bermimpi setelah Abu Lahab mati dalam bukan Islam, mati dengan sadisnya, kerana Abu Lahab ni penghujung, dia tak pergi perang Badar, tapi bila balik dapat berita perang Badar ni Islam menang sebesar-besarnya, musuh-musuh Islam, pembesar Quraisy yang memusuhi baginda Nabi, Abu Jahal terbunuh, dan pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain juga turut terbunuh. Penghinaan bagi orang Quraisy. Dia rasa sedih sehingga dia sakit-sakit dah bawa pada mati, dan penyakitnya pada hujung hayatnya, penyakitnya membusuk, jadi kudis yang busuk sangat. Sehingga semua jiran-jiran busuk pindah-pindah jauh, dia pun dipindah ke tempat yang terpencil daripada masyarakat lain. Sehingga saat kematiannya dikatakan anak dia pun tak sanggup nak urus jenazah si ayah dia. Busuk sangat. Malah dikatakan hanya dia orang tolak masuk dalam satu lubang dengan kayu yang panjang tu, tolak, pum masuk lubang, dah timbus gitu je. Tak sanggup dia nak pergi dekat Abu Lahab. Tapi, dan azabnya di akhirat jelas dalam Al-Quran disebut, sangat dahsyat. Diceritakan azab secara khusus kepada Abu Lahab. Tapi Abbas tanya dia dalam mimpi, wahai Abu Lahab, macam mana keadaan kamu setelah kematian? Maka dia kata, aku dikenakan azab yang sangat banyak. Kecuali hari Isnin direhatkan ataupun dikurangkan azab kepada aku. Dikurangkan azab pada aku. Abbas tanya, kenapa pula? Apa sebab hari Isnin pula? Setiap Isnin diberi ringan sedikit azab kepada aku. Bukanlah hapus, tapi ringan sikit. Ada diskaun sikit dia punya azab. Kan? Ringankan sikit. Jadi Abbas tanya, kenapa pula?
sebab hari Isnin hari kelahiran Muhammad. Hari tersebut aku gembira sangat dengan kelahiran Muhammad. Maka kegembiraan aku dengan Muhammad, Allah balas balik jasa kebaikan aku tu dengan dikurangkan sikit azab pada hari Isnin. Ni orang kafir, dah tetap azab, dah pasti kena azab. Diiktiraf dalam Al-Quran, dinyatakan jelas dalam Al-Quran, pun diberi manfaat kerana dia gembira dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para ulama komen yang sama. Semua para ulama komen yang sama. Antaranya Habib Fadilatul Habib Dr. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Habib Abu Yasir Muhammad Al-Maliki almarhum yang meninggal dunia, dan sekarang ni generasi yang anak dia pula, Habib Ahmad. Dia pernah komen. Dia kata, tengok orang kafir yang jelas kena azab disebut dalam Quran pun ada manfaat kerana dia gembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu orang kafir, orang yang dah kena azab. Kita orang Islam yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman dengan ajaran Nabi, ikut sunnah Nabi, takkanlah kita gembira ke dapat azab pula. Terbalik. Allah tak adil. Yang kafir gembira dapat manfaat, yang Islam gembira dapat azab. Pelik. Dia kata, sudah pasti kita yang beriman, kita yang cinta, kita yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti manfaatnya berganda lebih besar daripada si kafir itu dapat manfaat. Lebih besar manfaat yang kita dapat di atas kegembiraan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah tak datang majlis yang seumpama ini, mungkin kita kurang banyak kekurangan yang kita lakukan. Kita kurang bersalawat, kita kurang mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kurang menghayati sirah baginda Rasulullah SAW, kita kurang perasaan gembira dan bersyukur atas nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Rugi kita. Rugi mereka yang masih tak kenal, tapi kita doakan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dalam majlis ini akan menjadi asbab terpancar hidayah. Sehingga mereka yang belum kenal, akhirnya mungkin tahun depan, mungkin akan datang, mereka akan kenal. Mereka akan lembut hatinya, dicurahi hidayah, taufik, sehingga datang ke tempat-tempat yang baik, mendapat manfaat yang besar daripada majlis ilmu yang seumpama ini. Di dalamnya kita berzikir kepada Allah Ta'ala dengan qasidah-qasidah. Dalamnya kita memuji-muji Rasulullah SAW. Masya Allah. Memuji Rasulullah adalah satu amal yang baik. Jangan, memang Nabi sebut, jangan puji aku seperti mana orang Nasrani memuji Isa putra Maryam. Okey? Faham? Kita dengar jelas. Jangan puji aku macam orang Nasrani puji Isa putra Maryam. Apa yang mereka buat? Orang Nasrani puji putra Maryam, dia puji macam mana? Apa pujian dia? Bukan pujian engkau baik, engkau mulia, engkau takat tu. Itu tak ada masalah. Tapi pujian mereka, ini anak Allah. Ini anak Allah, sebahagian daripada Tuhan, 1/3 daripada Tuhan, Trinity dan sebagainya. Itu yang Nabi kata, jangan angkat aku sampai jadi anak Allah pula. Jangan puji aku sampai ke taraf ketuhanan. Maka Nabi tak pernah larang puji-pujiannya. Dia baik, akhlak mulia, sekian-sekian kemuliaan, tak ada masalah. Itu memang layak. Dan Allah sendiri yang puji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang sangat hebat. Tidak ada disebut dengan azim, khuluqin azim pada tempat-tempat yang lain, benda-benda yang lain kecuali pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang sangat azim, yang sangat agung, yang sangat hebat. Tak mampu kita nak gambarkan baiknya Rasulullah SAW. Maka para ulama, antaranya Imam Busairi yang qasidah antaranya kita baca tadi, memuji baginda Rasulullah SAW dengan pujian-pujian yang sangat hebat. Imam Busairi, seorang tokoh ilmuwan yang sangat hebat pada awalnya, sebelum dia hijrah daripada memuji Rasulullah, sebelum tu dia sering menggunakan syair bahasa, mengangkat sanjung-sanjung orang-orang istana. Buat qasidah, syair, puji-puji orang istana supaya dapat upah. Akhirnya dia perhati, aku buat kerja ni bodoh lah, kerja tak betul. Sebab walaupun orang tu buat maksiat, buat dosa terang-terang, dia rampas zalim orang punya harta, tapi aku duk puji dia juga. Tak kena.
Akhirnya dia berhijrah, dia belajar dengan ulama, maka dia diberi ujian oleh Allah Ta'ala, lumpuh badan dia. Maka ketika tersebut, dia tak buat apa, dia akhirnya buatlah ayat puji-puji Rasulullah SAW, sampai part tertentu menyebabkan idenya terputus. Tak tahu dah nak buat ayat macam mana, tak boleh nak jalan dah. Dia pun terlena. Dalam keadaan dia lumpuh, dia terbaring, dia buat syair-syair tersebut. Maka ketika tersebut, dalam tidurnya, datang Rasulullah SAW. Dia mimpi jumpa Rasulullah datang. Maka Rasulullah sambung ayat dia. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ. Dah sampai kepada aku, belaghul ilmi annahu basharun, bahawa dia adalah semulia-mulia bashar manusia. Wa annahu, dan dialah sebaik-baik makhluk seluruhnya. Nabi sambung ayat tu. Sehingga dia minta Rasulullah doakan dia. Dia ni sedang lumpuh, doa bagi sembuh. Inilah mimpi. Dalam mimpi. Maka Rasulullah pun doakan, sapu badan dia, kakinya, bagi sembuh. Dan Rasulullah hadiah selendang. Selendang ni yang berwarna hijau, bagi hadiah pada dia dalam mimpi. Rasulullah pun beredar pergi. Dia pun bangun tidur. Terputus mimpi, dia bangun tidur. Tengok tulisan tu ada. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ. Maka dia dapat sambung idea sampai habis qasidah burdahnya. Bait yang dibacakan tadi. Setelah tu, dia pun heran, bangun-bangun tengok, kaki dia dah sihat, dah boleh jalan. Nabi doa dalam mimpi. Dan ada selendang hijau betul-betul di atas badannya, selendang yang Nabi pakai tadi dalam mimpi. Seolah dalam mimpi berubah menjadi real dalam kehidupan yang sebenar. Kenapa? Kerana keberkatannya. Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, memuji-muji Rasulullah SAW. Mendapat syafaat Nabi SAW. Masya Allah. Sehingga bukan sekadar itu. Dia bila dah sihat, dia pun keluar rumah. Itu kali pertama, sekian lama setelah lumpuh, kali pertama keluar rumah. Bila keluar rumah, dia nampak seorang orang tua yang bajunya kotor, bajunya compang-camping, bertongkat jalan, datang jumpa dia. Wahai Busairi, wahai Muhammad Al-Busairi, mana qasidah yang kau buat? Terkejut dia. Engkau siapa? Aku tak pernah cerita pada siapa yang aku buat qasidah puji Nabi SAW. Tiba-tiba orang tua tu datang minta, mana qasidah yang kau puji pada Rasulullah SAW? Bacakan pada aku. Aku nak sebar, aku pun nak baca juga. Dia pun heran, dari mana kau dapat? Maka ketika itu mereka berdua, dia kata, Rasulullah dah bagi tahu pada kami. Rasulullah isytiharkan qasidah puji Nabi ni kepada semua para wali, termasuk kami. Masya Allah. Ada orang wali-wali Allah yang kita tak kenal, kita tengok Allah macam tu je orang, takkan wali macam ni. Tak tahu, wallah alam. Sebab tu lebih baik kita sangka baik dengan semua orang. Ini berkat puji Nabi SAW. Kita tak pandai nak muji Nabi dengan lisan kita, maka kita baca orang-orang qasidah-qasidah yang memuji Nabi SAW. Dan kita menumpang keberkatan mereka. Dengan keberkatan mereka puji Nabi, kita pun tumpang baca. Mudah-mudahan kita sekapal mendapat faedah yang sama dengan apa yang mereka niatkan. Itu yang kita harapkan. Kita tak mampu, kita jahil, kita lemah, banyak kotoran, banyak hijab, banyak dosa. Tetapi mudah-mudahan dengan hadirnya majlis ini, terbukalah sebahagian hijab kita. Padamlah dosa-dosa kita, bersihlah karat-karat kita, sehingga hati kita bercahaya terpahatnya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala meninggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggikan Nabi daripada segala makhluk yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutan nama engkau. Kami angkat, muliakan nama engkau sehingga disebut-sebut. Malah disebutnya nama Nabi Muhammad sebelum lahir Nabi Muhammad, jutaan tahun sejak Adam, sebelum Adam lagi, telah terpahat Muhammad di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Adam berdoa minta dengan keberkatan Muhammad. Dia pun pernah dengar Muhammad tu. Keberkatan Muhammad, ampunlah dosa aku. Allah ampun dosa dia. Nabi Muhammad dah ada. Belum lahir tu, generasi yang berapa juta lagi tu, setelah Adam. Kan? Allah selamatkan Nabi Nuh kerana Nabi Nuh membawa zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selain daripada Nabi Nuh memang pendakwah, dia dakwah, dia selamat dan sebagainya, dan Allah selamatkan Nabi Nuh dengan keberkatan zuriat Nabi Muhammad yang ada di belakang sulbi Nabi Nuh alaihissalam, daripada zuriat dia lah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat nama Nabi Muhammad. Mana tidak, tak sahnya Islam seorang kalau tak sebut Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut asyhadu an la ilaha illallah. Takat tu je. Tak sebut asyhadu anna Muhammad, tak sah Islam. Tak sah solat. Tak sah kalau tak sebut Nabi Muhammad. Allah angkat nama Nabi Muhammad. Disebut jutaan tahun sebelum lahir Nabi Muhammad. Semua alam ini kenal dan menanti-nanti Nabi Muhammad. Setelah zaman Nabi Muhammad disebut-sebut, musuh Islam pun mengenang kebaikan Nabi Muhammad SAW. Sehingga datang Urwah bin Mas'ud, pemimpin Taif dalam perang Hunain. Maka perang Hunain mereka kalah. Nabi halau mereka balik ke Taif. Setelah tu Nabi balik semula ke Hudaibiyah, ke Ja'ranah. Maka datang Urwah ni nak bincang balik, nak ambil balik harta yang dirampas oleh Nabi SAW. Nabi bagi syarat, boleh. Kalaulah engkau masuk Islam, aku bagi harta balik sekian. Aku boleh bagi balik. Jadi Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa nak cerita tentang Urwah bin Mas'ud ni, maka dia datang sehingga Rasulullah pulangkan balik, dia masuk Islam. Maka setelah pembukaan kota Mekah, cerita yang panjang lah, bagaimana Allah Ta'ala angkat tingginya baginda Rasulullah SAW, sehingga kan menjadi sebutan seluruh umat sampai hari ni kita ada sebut Nabi Muhammad. Maka disenaraikan orang-orang yang musuh-musuh Islam, orang kafir pun, orang barat, senarai nama yang paling popular sekali di kalangan manusia seluruh dunia ni adalah nama Muhammad. Itu pun dengan hejaan yang berbeza, ada 1M, ada 2M, kan? Masih popular nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ni diikuti oleh semua manusia. Masya Allah, baginda Nabi Muhammad. Maka janganlah kita menjadi orang yang tak mau menyebut Nabi Muhammad SAW. Malah dengar nama Nabi Muhammad pun malas nak bersalawat. Tak selayaknya kita umat Nabi Muhammad, bila dengar nama Nabi Muhammad, kita diam, tak mau bersalawat. Kerana ini diancam oleh baginda Nabi SAW. Ba'uda ar-rahmatillah. Jauh daripada rahmat Allah. Orang yang dengar nama aku disebut, tapi dia masih tak mau bersalawat kepada aku. Si bakhil orang yang mendengar nama aku masih tak mau bersalawat kepada aku. Masya Allah. Bagaimana Allah mengagungkan satu kisah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu ketika Rasulullah SAW ialah nak naik burak daripada Mekah nak pergi ke Baitul Maqdis. Naik burak. Ketika tu burak ni tunjuk action dia, lagak dia. Dia pun tunjuklah kekuatan dia, goyang. Kan, tunjuk hebat dia. Kerana dia kenderaan Nabi Ibrahim. Dialah kenderaan para Nabi. Dia pernah bawa sekian banyak para Nabi. Bangga dia. Sehingga Nabi susah nak naik belakang dia. Susah. Jibril pukul dia. Hei Burak, kamu kenal siapa nak tunggang engkau ni? Inilah semulia-mulia makhluk Allah. Semulia-mulia para Nabi. Nak naik atas belakang engkau. Terus Burak tu diam. Kaku. Sehingga terasa getar menggigil pula. Berpeluh dia. Disebut dalam peristiwa. Takut ni. Tak berani dah nak tunjuk action lagaknya. Kerana dia kenal inilah Nabi yang sebenar yang akhir zaman. Pada awal dia mungkin tak tahu. Sebab belum belum kenal, baru kali pertama berjumpa. Begitulah Rasulullah SAW ditinggikan oleh semuanya. Alam semuanya kenal baginda Rasulullah SAW. Sehingga semuanya alam binatang, pokok, batu. Kata Nabi SAW, aku boleh cerita kepada kamu mana batu yang pernah bagi salam kepada aku, mana pokok yang pernah bagi salam kepada aku. Aku boleh sebut satu persatu pokok ni, batu ni dan sebagainya. Dan kelahiran Nabi SAW pada pagi 12 Rabiul Awal dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatan-kesesatan yang ada diberi isyarat oleh Allah akan hancur dan akan jatuh dengan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan munculnya peristiwa-peristiwa yang aneh disebut al-irhasat. Irhas, kalau setelah Nabi menjadi Nabi kita sebut mukjizat. Tapi sebelum dia lantik menjadi Nabi namanya irhasat. Perkara yang luar biasa berlaku, benda yang pelik tapi berlaku sebelum baginda Nabi menjadi Nabi. Antaranya adalah
berhala yang runtuh, yang roboh setelah malam kelahiran Nabi SAW. Tasik sawah yang kering kerana tasik sawah dipuja-puja oleh masyarakat sekeliling, dianggap macam Tuhan dan sebagainya oleh masyarakat sekitar itu yang menyembah berhala. Mereka juga sanjung puja kepada tasik sawah. Nama satu tempat sawah tu di Iraq. Jadi tasik tersebut Allah tunjulkan kering kerana munculnya Nabi Muhammad SAW. Isyarat bahawa ini akan kesesatan ini akan hilang. Islam akan sampai di kawasan tersebut. Begitu juga istana Rom, 14 logo besar di anjung-anjung istana roboh. 14 tersebut isyarat 14 sultan Kisra, Sultan Parsi akan jatuh. Setelah itu seorang demi seorang dijatuhkan oleh keluarga yang terdekat. Seorang demi seorang dijatuh keluarga terdekat sehingga 14 sultan sampailah Nabi Muhammad dan zaman setelahnya. Begitu juga api Majusi yang terpadam, walaupun tak terpadam 1000 tahun dah tak pernah padam, dianggap sebagai Tuhan bagi agama Majusi. Allah padamkan malam kelahiran Nabi SAW. Malah disebut dalam satu riwayat, syaitan malam tersebut hairan, Mekah ni seolah dikawal oleh, kalau kita ni dikawal polis, tak boleh masuk kawasan letak tali kuning tu kan, tak boleh masuk. Jadi syaitan, iblis semua tengok, kenapa ni kamu tak boleh masuk ke Mekah pada malam ni? Dikatakan malam ni lahirnya Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah SAW. Disambut alam ini dengan kemuliaan demi kemuliaan. Tonjol zahirnya al-haq wa zahaqal batil, akan hilang kebatilan. Masya Allah. Maka kita juga jangan rasa biasa-biasa je 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad biasa je lah. Dan kadang-kadang kita rasa jemu nak dengar cerita Nabi Muhammad. Apa ustaz ni ceramah cerita Nabi Muhammad, ustaz tu ceramah pun cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad. Tak adakah nak cerita ekonomi ke, cerita dunia ke, cerita perang mana ke dan sebagainya? Itu cukup pemberita-pemberita lah cerita. Kita nak dapat akhirat punya daripada saluran mana kita nak dapat kejayaan akhirat? Pasti saluran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain. Jangan rasa jemu. Allah sendiri perintah berkali-kali suruh kita baca kisah-kisah. Watlu alaihim naba'a Nuh, watlu alaihim naba'a bani Adam. Baca kisah kepada mereka. Wahai Muhammad, kau baca cerita ni kepada mereka, pada umat engkau, tentang Nabi Nuh, tentang dua anak Adam, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi ini dan itu, semua Allah. Kullan naqussu alaika min amba'ir rusul. Semuanya kami dah cerita tentang cerita-cerita para rasul. Allah tak cerita kejayaan Fir'aun hebat. Fir'aun hebat, dia kaya, dia sekian. Allah tak cerita hal tu. Sebut dia lah Fir'aun ni gitu-gitu je. Tapi Allah cerita kejayaan Musa, ajaran Musa. Cerita Musa dan sebagainya, kejayaan dia. Allah tak bangga dengan kejayaan kaum Nuh yang menentang Nabi Nuh. Memang dia orang hebat. Kejayaan kaum Ad yang berjaya buat dam yang besar, berjaya buat rumah atas puncak bukit yang mungkin teknologi tak boleh sampai. Kalau kita fikir mungkin satu keajaiban. Kejayaan Fir'aun boleh buat piramid, Allah tak sebut itu sebagai kejayaan. Tapi kejayaan ikut ajaran Nabi. Baca kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, bagaimana dakwahnya, bagaimana ajarannya, bagaimana amalannya. Jadi kisah ke para Nabi ini mengubat hati kita. Kalau kita tak suka dengar, berarti kita tak suka makan ubat. Kita ada penyakit. Ada penyakit, tapi tak suka makan ubat. Tambah lagi penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dah ada penyakit, tak mau makan ubat. Tambah lagi penyakit. Mai satu lagi penyakit yang lain. Tertambah penyakit. Jadi kita tak nak biar kita makan ubat. Ubat sakit iman kita, sakit amalan kita, sakit kita dengan banyaknya dosa. Ubatnya adalah mendengar kisah-kisah yang baik, kisah-kisah para Nabi. Kisah yang terbaik daripada segala kisah yang terbaik adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi SAW nak cerita di sudut mana pun semuanya baik. Mungkin kalau idola kita di dunia ni, orang ni, kalau dia ahli politik, minat orang politik, dia hanya cerita kejayaan politik. Cerita lain banyaklah masalahnya. Masalah dulu dia macam tu, dulu dia macam tu. Banyak masalah. Tak naklah cerita yang masalah, nak cerita yang idola yang baik-baik je. Tapi tentang Nabi Muhammad SAW, dari sudut mana pun, semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatang kebaikan. Sama ada
semasa kanak-kanaknya, semasa remajanya, semasa dewasanya, semasa turun wahyunya, semasa dia ditentang oleh musuh, dan semasa dia berperang, nak cerita di surah apa pun, semua mendatangkan kebaikan dan kejayaan. Itu semua ubat iman kita. Carilah iman ni, carilah ubatnya. Maka datanglah kita ke majlis yang seumpama ini. Saya yakin bahawa orang yang datang ke tempat ini, insya-Allah Allah bersihkan hati kita, insya-Allah. Allah perbaiki kesalahan kita, kerosakan kita. Allah tambah darajat kita semakin tinggi. Tuhan yang Maha memberi, Dia mampu memberi kepada para sahabat, memberi kepada para ulama, para aulia yang terdahulu, mampu juga, Maha mampu memberikan kebaikan kepada kita semua. Yang penting kita minta, yang penting kita cari, yang penting kita bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Mintalah darajat. Sehingga Nabi kata, kalau kamu nak minta syurga, jangan minta syurga biasa, minta syurga Firdausil A'la, syurga yang paling hebat, paling tinggi. Mungkin kita tengok, nak minta syurga tinggi, macam ni nak minta syurga tinggi, macam tak layak aja. Kelayakan tu bukan amalan kita. Kelayakan tiket nak masuk syurga tu bukan sembahyang kita. Kelayakan ke syurga itu bukanlah sedekah kita, bukan tiketnya kita beli daripada sedekah kita, tapi kelayakan syurga itu adalah datangnya daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bagi rahmat. Ada ketika Allah bagi rahmat, mungkin dengan amalan yang sikit, Allah bagi rahmat banyak. Diceritakan, ahlan wa sahlan pada Ustaz ni Bakri, sila, fadal. Saya saja nak meleret panjang-panjang, nak tunggu bila Ustaz tak ambil lagi ni. Dah sampai.